Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Qaf. Suratul Qaf, surah yang ke-50, juzuk yang ke-26. Surah 50, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 31 hingga 35. 31 sampai ayat 35, Suratul Qaf. Surah Qaf. Mari kita belajar. Kita ikut pengajian kita ni. Ayat yang kita bincang pada hari ini iaitulah tentang keadaan orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Suka dia, syurga depan mata dia. Tunggu masa yang nak masuk. Masa perbicaraan belum lagi, tapi syurga sudah ada nampak. Allahu Akbar. Dan sifat-sifat mereka, di antara ciri ahli syurga itu orang yang baik, orang yang awwabin hafiz, orang yang banyak kembali kepada Allah dan menjaga syariat. Kemudian Allah nyatakan nikmat yang paling besar setelah ahli syurga masuk dalam syurga, iaitulah nikmat an-nazar ila wajhillah. Dia dapat memandang kepada wajah Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita mula dengan bacaan ayat, kemudian kita pergi kepada huraian. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1147. 1147. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Balik semula kepada ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan ingatkanlah pula pada hari mana tu? Hari kiamat. Apa setelah manusia ni keluar daripada kubur, manusia berkumpul di mahsyar, kemudian tengok keadaan orang-orang yang beriman.
Orang yang tak beriman kita dah bincang dalam ayat yang lepas, dia duduk berbalis berkelahi puak dia sehingga kan neraka minta tambahan. Tengok berbeza di antara tambahan neraka hal wa taqulu hal mim mazid, neraka minta tambah. Hari ini Allah nak tambah, waladaina mazid. Allahu akbar. Dua-duanya ada kalimah mazid. Yang neraka dia minta, ahli syurga Allah nak beri. Allahu akbar. Allah maj'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni ahli syurga. Kata amin belakang. Munasabatul ayah, Allah Ta'ala sebut tentang keadaan orang mukmin setelah ditiup serunai sangkakala hari kiamat. Wa maji'in nufus, semua jiwa yang keluar daripada kubur semuanya datang untuk melalui hisab. Maka Allah SWT sebut neraka dulu. Sebab apa? Dia dalam Quran ni dua. Sama ada disebut syurga, mari neraka. Dalam ayat ini neraka dulu, kemudian syurga. Lish? Limadha? Kenapa? Li'annal maqam lil inzar. Kerana ayat yang kita bincang ni ayat tentang peringatan kepada manusia, maka dia mula dengan neraka dulu, dengan amaran, dengan perkara yang berbahaya, kemudian diikuti dengan syurga. Itu gaya uslub Al-Quran, gaya Quran, bahasa Quran ni bila mari ayat inzar, maka dia mari dia sebut neraka dulu. Baik, para pelajar sekalian, tengok terjemahan ayat yang seterusnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan ingatkanlah pula hari didekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh dari mereka. Macam mana syurga didekatkan? Macam mana kita nak tahu? Dalam ulama tafsir kata wa qurribatil jannatu, syurga didekatkan kepada orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Iaitulah orang yang mengikut arahan Allah di dunia dulu. Allah, orang yang menjauhkan diri daripada larangan Allah. Maka pada hari kiamat syurga nampak depan mata dia sebelum dia masuk syurga. Jadi gembiralah dia. Ni tempat awak, jangan bimbang, lalu je proses. Itu dipanggil lalu proses. Maka jelaslah kepada kita, para ulama mengatakan syurga itu didekatkan kepada orang yang beriman. Macam mana cara dekat, kita bincang dalam fawaid nanti. Cuma kata di ulama tafsir, dia kata qurribat, didekatkan syurga, sama ada dekat sungguh ataupun syurga tak bergerak tapi jarak tu nampak macam dekat, di-zoomkan dia. Sekarang ni ada bahasa zoom, boleh tarik, nampak dekat. Ikraman, Allah Ta'ala nak muliakan ahli syurga. Wa ta'jilan li asbabis surur, dan nak menyegerakan sebab-sebab kegembiraan mereka. Bila dia tahu dia akan masuk dalam syurga yang nampak depan mata dia comel, walaupun dia susah sekejap di mahsyar dalam proses checkpoint, tapi dia gembira. Saya buat bandingan yang mudah, simple. Kita ni bila masuk ke mana negara orang, kita akan melalui dua proses. Satu dia panggil immigration, dia nak cek pasport, kebenaran masuk. Satu lagi custom, dia nak tengok barang-barang kita. Wadah? Jadi kalau kita dah ada visa, kita tahu kita boleh masuk. Walaupun prosesnya agak lambat sedikit, mungkin ambil masa 1 jam. Proses yang paling lama, sejarah saya berulang alik ke Tanah Haram Mekah, hampir 12 jam. Kita punya proses immigration, nak lepas pasport, dan custom di airport Jeddah, 12 jam. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Lepas tu boleh naik bah tu,
Boleh jumpa nasi mandi atas bah tu, Allahu Akbar, rasa nikmat Tuhan je yang tahu. Jadi orang dalam mahsyar yang begitu dahsyat, suasana yang begitu gawat, tapi orang ahli syurga qurribatil jannah, syurga depan mata dia. Jadi dia tak kisah lama sikit checkpoint ini, kita tak apa sebab kita tahu kita di depan sana ada kesenangan. Allahu Akbar. Allahumma sahil umurana ya Rabb. Ya Allah, permudahkan segala urusan kami di mahsyar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab, ataupun hisabin yasirah, dengan hisab yang mudah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang menyebut tentang cerita ni. Di antara ayat surah Asy-Syu'ara ayat 90-91 dia kata apa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Uzlifat, didekatkan syurga kepada orang yang bertakwa, dan dinampakkan neraka kepada orang yang ghawin, orang yang tak baik. Na'udzubillah. Dalam surah At-Takwir, Takwir ni anak-anak pelajar kita ni banyak hafal kan, surah pendek. Wa izal jannatu uzlifat, bila syurga didekatkan. Jadi syurga tu akan didekatkan. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah wa Huzaifah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa, Allah Ta'ala kumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah. Orang mukmin berdiri depan Allah, tapi dekat ya syurga depan mata dia, nampak. Ila akhiril hadis. Hadis ni panjang, rawahu Muslim. Baik, bila kita sudah nampak syurga sudah depan mata, Allah kata apa? Tengok ayat 32. Hadza ma tu'adun, serta dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan kepada kamu. Allahu Akbar. Ai hadzal jaza, ini balasan ini, allazi wu'idtum bihi, yang dijanjikan kepada kamu dengan syurga ini. Untuk siapa? Siapakah orang yang layak itu? Siapakah orang yang dapat nikmat yang besar ini? Tanda ni para jemaah, supaya kita juga layak ke sana mendapat kemuliaan ini. Allah kata, likulli awwabin hafiz. Likulli awwabin hafiz, dijanjikan kepada kamu, kepada tiap-tiap hamba yang sentiasa awwab. Tanda ni pelajar, di sini ada dua sifat orang muttaqin. Yang pertama awwab, iaitulah tiap-tiap hamba yang sentiasa kembali kepada Allah dengan mengerjakan ibadat. Jadi orang ni orang yang kuat ibadat, orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala, maka orang ni dikira layak untuk mendapat sedemikian. Satu lagi sifat yang kedua, hafiz. Apa dia hafiz? Lagi sangat memelihara dengan sebaik-baiknya akan segala hukum dan peraturan Allah. Dia tidak akan melanggari batasan hudud yang telah disekat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah, di sini ada dua sifat. Tulis. Sifat yang pertama awwab. Apa dia awwab? Iaitulah orang yang banyak kembali kepada Allah. Sifat yang kedua hafiz, menjaga hak Allah, menjaga hukum Allah, menjaga peraturan Allah. Dia jaga diri dia daripada terperangkap dengan maksiat dan mungkar. Jelas. Hadis, tanda hadis. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala
kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku naik atas kenderaan di belakang Nabi. Ibnu Abbas ni budak lagi. Nabi letak atas belakang. Unta dia ke kuda dia duduk belakang. Membonceng. Nah, kalau Kelantan kata bergendong. Gendong. Tulis bahasa Kelantan, orang duduk atas belakang duduk atas kenderaan bersama dengan pemandu ni, hayawan, dia panggil membonceng, dia panggil bergendong. Membonceng lah, mana duduk belakang. Nabi ketika budak ni duduk di atas belakang, Nabi kita bernebui nasihat. Faqala, Nabi kita bersabda, ya gulam, anak. Kalau kita orang Kelantan kata, awal, dengar ni lah kau. Ya gulam, mana awal. Wahai anak. Ya gulam, awal. Wahai anak. Inni u'allimuka kalimatin. Aku nak ajar kepada kamu beberapa patah pesanan. Ihfazillaha yahfaz. Mu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Mu jaga hak Allah, Allah berada berbimbing di hadapan kamu, memandu kamu. Maknanya kita nak hafiz dengan mana ihfazillah, jaga hak Allah. Solat kena jaga, puasa kena jaga, semua tanggungjawab kena jaga. Itu dia panggil menjaga hak Allah. Jadi dua sifat orang yang muttaqin, yang akan didekatkan syurga pada hari kiamat. Ayat 33 lagi, sifat lagi. Man khashiyar rahmana bil ghaib. Tulis ini nombor 4. Nombor 3, iaitu orang-orang yang takut melanggar perintah Allah yang amat pemurah dalam keadaan ia tidak dilihat oleh orang, dalam keadaan ia tidak melihat azab Tuhan. Jadi ayat ini Allah kata kelebihan orang mukmin ni, dia takut kepada Allah Ta'ala, tak buat maksiat, fi sirrihi wa khalwatihi, ketika ramai, ketika tak ada orang. Jadi dalam ayat ini Allah kata orang yang mukmin betul-betul beriman ni sama ya bagi dia, dia takut pada Allah Ta'ala, ada orang ke tak ada orang. Kita ni mungkin kita takut kepada Allah depan orang. Oi, saya takut, saya tak buat maksiat, saya warak, depan orang berjalan pijak semut pun tak mati, lembutnya berjalan. Oi, tengok maksiat begini selalu tutup kepala, astagfirullah, astagfirullah. Waktu dia seorang jangan main. Tali yang gelek pun dia tengok, cerita yang sudah. Ini kita kata jangan duduk cari pasal, jangan duduk mencari pasal dalam suasana yang begini gawat. Jangan. Benarnya kelebihan orang yang takut Allah Ta'ala ketika dia seorang. Yang seorang yang seorang, ketika seorang dia. Berapa tu? Yang keempat, betul ya. Wajaa biqalbin munib, serta ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang tunduk taat. Ai wajaa yaumal qiyamati biqalbin aqifin ala mahabbati rabbih. Dia datang dengan hati yang penuh kecintaan kepada Tuhannya, dengan melakukan ketaatan, tunduk dan akur, serta ikhlas, tidak tengok kepada kiri kanan. Maknanya dia betul-betul dia buat kerana Allah Azza wa Jalla. Ini sifat yang keempat, orang yang layak dapat tengok syurga awal sebelum dia masuk syurga. Kemudian bila selesai semua perbicaraan, dia telah disahkan layak untuk ke syurga, apa jadi? Tengok ayat 34. Udkhuluha bisalam, maka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata, masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera. Saudara,
tuan dipersilakan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Sukalah dia. Kemudian malaikat nyatakan sifat syurga. Zalika yaumul khulud. Hari ini ialah hari bermulanya kehidupan yang kekal. Zalikal yaum, hari yang kamu duduk dalam syurga itu abadan ila ghairi nihayatin, berterusan tanpa ada pengakhiran. Allahu Akbar. Jadi orang dalam syurga kekal. Allah Ta'ala lah yang menentukan bagaimana keadaan mereka. Yang pentingnya malaikat bagi tahu mu kekal dalam syurga. Ada timbul soalan, apa faedahnya bagi tahu kekal dalam syurga tu? Kenapa? Kalau tak bagi, orang kan tahu dah masuk dalam syurga tu nikmat. Kita ni kalau boleh nikmat, kita tak mau hilang nikmat itu. Betul? Jadi malaikat bagi tahu, awak duduk sini, mu tak akan keluar lagi. Tenang, relax. Macam kita jugalah. Kalau kita boleh duduk rumah, contohnya kita beli rumah, orang tu beri anak kunci, dia kata ini rumah awak sampai bila-bila. Gembira kita, tak keluar dah, sebab kita happy kat sini. Tapi kalau tempat kita tak happy, asyik nak lari je. Macam ahli neraka tu kira nak keluar ya. Ada buka pintu sikit, pergi. Nanti tendang oleh malaikat masuk balik. Masuk. Apa mari sini buat apa awak? Allahu Akbar. Mari kita tamatkan ayat kita, ayat 35. Setelah orang ahli syurga dalam syurga dengan nikmat-nikmat yang begitu besar, begitu banyak, yang tak pernah terfikir oleh akal, tak pernah dilihat oleh mata, tiba-tiba Allah berfirman. Tengok dia kata apa? Ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka beroleh apa yang mereka kehendaki di situ. Semua yang dia nak ada belaka dalam syurga. Terlintas je, berasa nak makan, makan. Nak makan buah durian, ada dalam syurga. Ada nama yang durian, tapi dia punya busuk-busuk tak adalah. Dulu anak ceritakan, makcik tanya, Ustaz kata semua dalam syurga ada. Ya. Budu ada tak? Hanya tanya budu. Makcik Kelantan tanya budu. Allahu Akbar. Kita kata budu ada, tapi taklah busuk macam kita sini. Kita sini busuk lagi macam-macam bau. Ya, dalam syurga tak ada busuk-busuk. Tapi yang lebih besar daripada itu, tengok ni pelajar, akhir ayat. Waladaina mazid. Dan di sisi kami, ini Allah bagi tahu, di sisi kami ada lagi tambahan limpah kurnia yang tidak terlintas di hati mereka. Allahu Akbar. Apa dia mazid di sini? Apa dia? Tengok. Ulama tafsir kata, wa afdaluhu, yang paling tinggi darjat, yang paling besar nikmat yang diberi kepada ahli syurga itu, apa dia? An-nazaru ila wajhillah. Kita akan dapat tengok wajah Allah di akhirat esok. Ada lagi dua ayat yang berkaitan, tanda pelajar. Ayat surah Yunus ayat 26, Allah kata, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang ada kebaikan itu ada lagi tambahan. Apa dia tambahan? Tambahannya boleh tengok Allah. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23 Allah kata, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah, hari yang pada hari itu bercahaya, comel, muka lawa, tak payah pakai makeup. Makeup kita ada wuduk di dunia dulu. Ila rabbiha nazirah, muka yang cantik itu boleh memandang kepada Allah, Tuhan yang maha mulia.
Allahumma ja'alna. Ya Allah, rezekikan kami masuk dalam syurga, melayakkan kami untuk memandang kepada Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Tengok hadis. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila ahli syurga dah masuk syurga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman kepada ahli syurga, turiduna syai'an azidukum, ahli syurga, mun apa lagi aku tambah? Fayaqul, ahli syurga ni syukur, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, engkau dah cerahkan muka kami. Alam tudkhilnal jannah, engkau dah masukkan kami ke dalam syurga. Wa tunajjina minan nar, engkau dah bebaskan kami daripada neraka. Kami nak minta apa lagi? Allahu akbar. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijab, ketika itu Allah buka hijab. Hijab tu dinding penutup yang kita tak nampak nak tengok Allah, dia buka serap. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Nabi kata tak ada satu anugerah yang Allah beri kepada ahli syurga itu lebih daripada dapat memandang kepada Allah azza wa jalla. Summa tala hadhil ayah, kemudian Allah baca, Nabi kita baca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang ada kebajikan itu ada tambahan lagi, iaitu an-nazar ila wajhillah, kita dapat memandang kepada wajah Allah. Hadis ini rawahu Muslim. Satu lagi hadis yang berkaitan, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam kami duduk bersama dengan Nabi. Duduk di luar rumah. Iz nazara ilal qamari lailatul badri. Malam tu kebetulan malam penuh purnama. Awan tak ada, bulan cerah comel. Faqal, Nabi kita bersabda, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Allahu akbar. Kamu semua akan dapat tengok kepada Tuhan kamu sebagaimana kamu boleh tengok bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, tidak terhalang untuk kamu tengok kepada Allah azza wa jalla bagi orang yang layak untuk tengok. Kata di para ulama, dia kata cara tengok dia begitulah. Maknanya Allah Ta'ala buka hijab, kita nampak dia, tapi bukan tengok bulan. Nabi buat bandingan, analogi, maknanya bulan ni berapa juta orang atas dunia semua boleh tengok belaka. Faham? Bulan kalau duduk purnama boleh tengok tak? Semua orang boleh tengok. Begitulah di akhirat esok, orang yang layak melihat, orang yang layak dengan muka yang sudah bercahaya, mereka layak tengok Allah sebagaimana kita boleh tengok bulan. Kita begitulah kita tengok Allah azza wa jalla. La tudamun la tuzahimun, makna tidak ada yang kesempitan untuk tengok bagi orang yang layak. Orang tak layak, na'udzubillah. Hadis ini tanda pelajaran. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu, ay li Muslim. Alhamdulillah, itulah huraian ringkas kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang layak menerima anugerah Allah azza wa jalla, iaitu orang yang mempunyai beberapa sifat yang telah kita sebut tadi. Ingat balik sifat. Apa dia sifat dia? Awwab, lagi hafiz, khasyar rahman bil ghaib, ja'a biqalbin munib. Tengok, kita usahakanlah biar empat sifat ini ada pada diri kita selain daripada sifat-sifat kemuliaan, kebaikan yang lain. Kalau tidak, mana kita nak layak, mana kita nak dapat. Itulah para jemaah sekalian, para pelajar, kelebihan yang ada.
Baik, sekarang ini kita masuk semula kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Kita cari 5 faedah daripada banyak-banyak faedah yang ada ini, kita khulasahkan kepada 5 saja sesuai dengan masa yang ada di hadapan kita. Yang pertama, tengok ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kami dekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Timbul soalan, ma wajhut taqrib? Apakah cara didekatkan syurga itu? Apa makna syurga itu didekatkan kepada orang yang bertakwa? Apa dia maksud? Tanda pelajar. Al-jawabu, jawapan dia ada 3 jawapan. Yang pertama, Allah SWT yang maha berkuasa mengangkat surga tu diletak depan orang mukmin. Karena itu dikatakan wa uzlifat, didekatkan, ditarik mari. Tuhan tak kata qurribal muttaqun, orang mukmin yang pergi dah syurga dibawa. Ini untuk menyatakan kemuliaan ahli syurga. Huraian yang kedua kata al-jannah la tuzalu wa la tunqal. Syurga itu tidak dibawa, tidak dipindah, dia duduk tempat dia. Walal mu'minin, orang mukmin pun tak boleh nak pergi lagi sebab dia masih lagi dalam kes perbicaraan. Tetapi Allah Ta'ala perdekatkan jarak. Orang mukmin jarak ke syurga jadi dekat. Nampak? Wallahu a'lam macam mana. Bagi kita hari ini, ana rasalah Al-Faqih Abu Anas tengok pada ayat ini, kita kata boleh jadi seperti zaman kita ini, dia ada zoom mana boleh tarik serak, syurga depan mata. Kita kata wallahu alam, kuasa Allah Ta'ala maha berkuasa. Pendapat yang ketiga kata qurribat fi minal husuli fi duqul, maknanya Allah Ta'ala dekatkan kita kepada syurga, artinya melayakkan orang yang bertakwa untuk ke syurga. Macam kita katalah dah, sahabat ni dekat dengan saya ni, walau dia duduk di ujung dunia tu, tapi dekat fil qalbi, dekat dalam hati, sentiasa berhubung, sentiasa bertanya khabar, sentiasa doa mendoakan, itu dipanggil dekat. Jadi kita ahli syurga ni dekat je dengan syurga tu, sekejap je lepas berbicara ni masuk syurga. Itu makna wa uzlifatil jannatu, didekatkan syurga kepada orang yang bertakwa. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Allah sebut di sini 2 sifat. 2 sifat orang yang bertakwa, awab, hafiz. Apa beza 2 ni? Kalau kita tengok secara kasar, kita nampak macam orang sama ya, awabin, orang yang kembali kepada Allah, Allah hafiz. La. Ulama kata lamma kanatin nafsu laha quwwatan. Nafsu kita ni ada kekuatan, 2 kekuatan. Nafsu ada 2 kekuatan. Satu quwwatut talab, kehendak menuntut sesuatu, nak ambil benda. Satu lagi quwwatul imsak, menahan diri daripada melakukan satu perkara. 2, talab, nak kita buat. Imsak, kita tahan diri, tak buat. Maka kanal awwabu, kalimah awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, menunjukkan orang ni kuat beribadat, kuat beramal, kuat melakukan perkara-perkara yang boleh mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Itu awwab. Hafiz, hafiz menjaga diri, jaga keselamatan, jaga SOP daripada terjebak dengan benda-benda mungkar, benda maksiat, benda haram. Ini mana kalau lebih dari lawat awwab, hafiz. Mana awwab tu orang buat, hafiz jaga daripada larangan.
Tapi ada juga ulama tafsir perluaskan, ai hafizu ma umira. Hafiz mana dia jaga semua arahan Allah Taala. Suruh solat dia jaga solat, nak jaga puasa, jaga zakat, jaga aurat, jaga muamalat pun termasuk dalam hafiz. Boleh. Tapi kalau kita nak nak banding dua tu, nampak awab, talab, hafiz, jaga. Allahu Akbar. Ini ayat Quran, makin kita baca, makin kita kaji, makin menarik para pelajar sekalian. Kita berpindah kepada yang ketiga. Man khashiyar rahmana bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala dengan sifat Ar-Rahman bil ghaib, ketika dia seorang diri, tak ada orang tak tengok pun dia, tapi dia tak akan buat maksiat. Ini beza. Kalau depan orang dia tak buat maksiat, itu warak-warak ni panggil tak? Warak buat mungkin. Ni tak ada orang pun tak buat juga maksiat. Maka kata di para ulama, khasyatullahi, kita takut pada Allah Ta'ala itu ketika zahir dan ketika tersembunyi, ketika ada orang ramai, ketika tak ada orang ramai. Inilah tanda orang yang beriman, tanda orang bertakwa. Tapi kalau depan orangnya dia baik, belakang orang dia gomo, belakang hak mana ada, kita kata itu manusia yang akan kehilangan pahala. Ada kendala hadis Nabi SAW kata, innil a'lamu aqwaman, aku kenal ada beberapa kaum yang datang bertemu Allah Ta'ala kiamat dengan jibal, pahala dia seperti jibal Tihamah, bukit besar. Sahabat tanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Bawa pahala besar bukit tapi jadi debu yang berterbangan. Manhum, jallihim lana, nyatakan siapa mereka Rasulullah. Nabi kata, mereka sama seperti kamu juga, dia beribadat seperti kamu juga, dia solat malam macam kamu, lakin idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Bila dia duduk diam-diam, tak ada orang, dia langgar SOP syariat. Ini bahaya kita. Sekarang ni orang nak langgar SOP mudah. Dalam telefon kita ada belakang, nak tarian gelek boleh, tarian melonggeng pun boleh, tarian melompat pun boleh, ada belakang. Boleh tengok. Pak Cik Haji, na'udzubillah min ghadabillah, kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Jangan main. Jadi ini dipanggil takut pada Allah Ta'ala ketika. Jadi di antara sifat orang mukmin, Allah Ta'ala beriman dengan benar gaib, dia takut Allah Ta'ala ketika dia tak ada orang. Cuma di sini kenapa disebut dua, al-inabatu wal khasyah. Dia kembali kepada Allah, dia juga takut. Sebab dia kata alladhi yakhshallah, orang yang takut Allah Ta'ala ya orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau tak takut, dia lupa, dia tak ingat-ingat pun, dia lara sana sini. Jadi bila dia takut, dia kembali kepada Allah, dia melakukan ibadah-ibadah, dan dia tidak melanggar syariat Allah. Jadi bila khasyah, inabah, hafiz, tiga serangkai ini kita kata sangat besar. Satu lagi dalam ayat yang sama Allah sebut man khasyar rahman, orang yang takut kepada Tuhan Ar-Rahman. Jadi orang yang takut, kenapa disebut Ar-Rahman di sini? Sebab bila orang tu terlalu takut, nanti dia jadi sakit jiwa. Maka Allah kata, mu takut kepada Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang banyak kekasihan belas. Jadi kalau awak ada dosa, awak takut, taubatlah. Banyaklah istighfar, banyaklah minta ampun kepada Allah. Jangan duk takut istighfar, tidak. Kita kata itu orang panggil orang yang berangan-angan besar tapi tak buat kerja. Na'udzubillah. Baik. Yang keempat, tulis faedah yang keempat. Allah kata udkhuluha bisalam,
dzalika yaumul khulud. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera, itulah hari kekal. Jadi apa faedah? Fahamal faidatu fit tazkir. Orang tahu dah kalau masuk syurga tak keluar-keluar dah. Tapi apa faedahnya? Tuhan bagi tahu juga yaumul khulud. Kamu kekal di situ. Apa faedah? Faedah duanya qaulun Allah Taala berfirman ini dalam dunia nak bagi tahu kepada muhai manusia, bekerjalah kamu, beribadatlah kamu sehingga masuk dalam syurga, kamu kekal dalam tu. Dipanggil i'lam wa ikhbar fid dunia. Lagi udkhuluha yaumul khulud. Yang kedua, dia kata lituma'ninatil qalbi. Ketenangan hati itu lebih kuat lagi apabila ada ayat kata-kata. Allah kata masuk syurga, mau kekal dalam ni, mau kekal. Sedap. Macam kita juga, kita sudah ada arahan, dapat dekat jemputan masuk ke istana contohnya. Bila kita sampai, kita diberitahu pula, tuan, alhamdulillah tuan dijemput secara rasmi masuk dalam. Jadi lagi kita rasa sedap, lagi rasa selesa, kan? Lagi rasa selesa. Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala sebut di sini udkhuluha bisalah, al-amru huna ikram. Arahan ini arahan ikram, kemuliaan kepada ahli syurga. Karena itulah kita nak jadi ahli syurga, baru kita dapat kemuliaan. Yang terakhir, tanda di pelajaran yang terakhir, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-35, lahum ma yasha'un ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ziyadatun ala ma yasha'un. Mau masuk dalam syurga, mau nak apa? Silakan, mengikut darjat lah. Ada darjat syurga lebih tinggi, ada lebih rendah sikit, tapi darjat tu sudah ada. Tapi waladaina mazid, tambahan daripada apa yang ada dalam kepala kamu. Dalam kepala kita nak syurga, nak makan, nak bidadari, nak tu, nak ni, semua sudah ada. Tapi Allah Ta'ala kata waladaina mazid, aku ada lagi tambahan yang kamu tak nampak sekarang, iaitulah tengok kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kata di ulama tafsir, fa fil jannati aktsaru mimma yatamannahu al-insan. Di dalam syurga nanti ada lagi yang lebih daripada apa yang dicita-cita oleh manusia, apa yang digambar dalam kepala manusia, iaitulah kita akan dapat tengok kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Nabi kita gambarkan nikmat yang paling besar, yang paling baik, yang paling berharga, iaitulah nikmat an-nazar ila wajhillah, apabila kita dapat tengok wajah Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga. Ya Allah, layakkan kami untuk memandang kepada wajah-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tengok lagi ayat yang ke-36 dalam siri akan datang.